بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya kasihi, InsyaAllah pada hari ini saya akan kongsikan kepada anak-anak tentang pelajaran yang ke-12. Pelajaran yang ke-12 yang berkaitan dengan ilmu hadis, jihad dalam Islam. Jihad dalam Islam. Okay. Jadi kita tengok apakah hadis yang kita akan pelajari sebentar sahaja lagi. Ini hadisnya. Kalau boleh, siapa-siapa yang nak ikut Ustaz baca boleh ikut. Yang tak nak ikut boleh baca dalam hati. Dan siapa-siapa yang nak rujuk buku teks boleh rujuk muka surat 63 dalam buku teks. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amalil ahubbu ila Allah qala as-salatu ala waqtiha qala thumma ayyu qala birrul walidaini qala thumma ayyu qala al-jihadu fi sabilillah. Muttafaq alaih. Ini hadis yang disepakati oleh sejumlah ataupun majoriti ulama. Terjemahan dia adalah Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, berkata, saya bertanya kepada Rasulullah, apakah amalan manakah yang paling disukai oleh Allah? Apa amalan yang Allah suka tu ya Rasulullah? Macam ni lah lebih kurang. Okey. Baginda bersabda, solat pada waktunya. Yang pertama, solat pada waktunya. Nabi kata kepada Abdullah bin Mas'ud, solat pada waktunya adalah amalan yang paling Allah suka. Yang pertama. Yang kedua, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya lagi, apakah pula selepas itu? Kan dia tanya kan, summa ayyu? Apakah selepas itu ya Rasulullah? Baginda menjawab, berbakti kepada ibu bapa. Berbakti kepada ibu bapa yang kedua. Nabi dah jawab dua kali lah. Apakah amalan yang Allah suka? Kemudian ditanya lagi, Ibnu Mas'ud bertanya lagi, apakah pula selepas itu ya Rasulullah? Summa ayyu ya Rasulullah. Kan? Lebih kurang macam itulah. Dia punya kata-kata yang digunakan oleh Abdullah bin Mas'ud tadi. Baginda menjawab, berjihad di jalan Allah. Ini kita akan tengok, Ustaz, macam ni cara saya tu nak berjihad Ustaz. Saya tu kat sekolah Ustaz, macam ni saya nak berjihad. Perlukah saya tu turun padang? Saya tu pergi Gaza, perlukah? Itu yang kita akan tengok sebentar sahaja lagi. Jadi, mun kita tu si berjihad, mun kita tu si turun padang, berperang dengan musuh-musuh Allah, macam ni kita tu Ustaz, dapat si kita pahala. Allah suka si dengan amalan yang kita lakukan. Kita akan tengok sebentar sahaja lagi. Okey. 3 amalan yang Allah suka. Yang disebutkan di dalam hadis tadi kan. Apa 3 amalan yang disebutkan dalam hadis tadi? Ada disebutkan An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahubbu ila Allah qala as-salatu ala waqtiha. Solat pada awal waktu. Ini adalah kemuncak hubungan kita dengan Allah. Solat pada awal waktu. Hubungan kita hubungan kita dengan Allah memang kena jaga. Kalau kita tidak menjaga hubungan kita dengan Allah, mimpilah kita akan menjaga hubungan kita dengan manusia. Mimpilah kalau kita ingin menjaga hubungan kita dengan manusia, kalau kita tidak menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Solat pada awal waktu. Kan disebutkan as-salatu ala waqtiha. Solat pada waktunya. Solat pada waktunya. Jangan solat di hujung-hujung waktu. Ini amalan yang pertama. Amalan yang kedua, birrul walidaini, berbakti kepada ibu dan bapa. Ini adalah kemuncak hubungan kita sesama manusia.
Yang pertama tadi adalah hubungan kita kepada Allah. Hubungan kita dengan Allah, kita kena jaga hubungan kita dengan Allah. Kita buat apa yang Allah suka, tinggalkan apa yang Allah larang. Kemudian yang kedua ialah berbakti kepada ibu bapa. Buatlah apa-apa kebaikan kepada ibu bapa kita. Daripada kita lahir sampailah kita mati, buatlah apa-apa kebaikan supaya Allah memandang kita dengan pandangan yang sangat mulia. Kalau kita tidak berbakti kepada ibu bapa, dahlah kita tak berbakti kepada ibu bapa, kita derhaka pula kepada ibu bapa, ia akan menghancurkan hubungan kita dengan manusia dan juga akan menghancurkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbaktilah kepada ibu bapa walaupun dengan apa cara sekalipun. Tak kiralah ibu bapa kita ni jahat mana sekalipun, kena berbakti selagi mana tidak berlawanan dengan akidah Islamiah. Selagi mana tidak berlawanan dengan syariat Islamiah. Selagi mana tidak berlawanan dengan apa yang telah Allah larang. Kalau mak bapak kita suruh kita buat perkara yang jahat, tu tak boleh nak ikut lah. Kena berbakti. Dan yang ketiga, perbincangan kita pada hari ini ialah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi memastikan maruah agama kita ni sentiasa terpelihara. Sejak kebelakangan ini, isu-isu ni tak timbul sangat dalam setahun dua ni. Sebelum ni banyak isu yang timbul di Malaysia kita. Kalau kita perhatikan, agama kita semakin lama semakin tercemar, diakibatkan oleh tangan-tangan jahat manusia ni. Saya tak sebut di dalam Malaysia, tapi di luar negara banyak kes-kes yang berlaku seperti ini. Agama kita direndah-rendahkan. Orang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kita tahu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah nabi kita, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita nak lakukan untuk kita berjihad di jalan Allah ini? Baik. Okey. Jadi kita teruskan perbincangan kita. Kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan jihad. Apa maksud jihad itu sebenarnya? Kita tengok. Jihad dari segi bahasa. Dalam perbincangan kita dalam pendidikan Islam, dalam perbincangan kita dalam pendidikan Islam, biasanya lah pendidikan Islam dan pendidikan syariah Islamiah ataupun pendidikan Al-Quran Sunnah yang kamu akan belajar dari tingkatan 4 tingkatan 5 nanti, dia tidak akan, bila kita sebut tentang maksud, dia tidak akan lari daripada perkataan bahasa dan istilah. Kita tengok. Bahasa ini biasanya pendek lah. Apakah maksud jihad? Jihad dari segi bahasa bermaksud mengorbankan diri di jalan Allah. Dari segi bahasa, jihad ini adalah kita korbankan diri kita ini di jalan Allah. Kita abdikan diri kita ini di jalan Allah. Dari segi istilah, menggunakan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk menegakkan agama Islam dan mempertahankannya. Gunakan apa yang kita ada. Mun kita cacat kaki, contohlah kita cacat kaki. Kalau kita ni cacat kaki, gunakan apa yang ada. Gunakan tangan, tulis. Kalau saya tak silap, ada seorang ulama yang sangat diguruni oleh tentera Israel, Syekh Muhammad Yassin, kalau saya tak silap. Mungkin kalau siapa boleh betulkan lah. Syekh Muhammad Yassin, yang mana dia hanyalah seorang lelaki yang berkerusi roda, tapi sangat diguruni oleh Zionis. Sebab apa? Kelantangan dia bersuara. Kelantangan dia melawan Zionis laknatullah. Zionis Yahudi ni. Lantang dia melawan Zionis Yahudi. Sehingga kan dia dibom waktu dia menuju ke masjid pada waktu subuh. Betapa pengecutnya golongan Zionis Yahudi. Orang cacat pun, kalau pada pemikiran kita lah, orang cacat pun dia nak bom. Jadi itulah maksudnya tadi. Kita menggunakan seluruh kemampuan yang kita ada. Apa yang kita ada, korbankan. Siapa yang mampu bagi duit untuk berjihad di jalan Allah. Siapa yang mampu bagi tenaga berjihad di jalan Allah. Siapa yang mampu memberikan idea kan, gunakan idea kita. Berikan idea kita untuk berjihad di jalan Allah. Buat satu penulisan, tulis tentang jihad di jalan Allah. Buat satu buku, biar sampai Zionis Yahudi ini benci kepada kita. Biar sampai musuh-musuh Allah ini benci kepada kita.
Bukan kita nak kata kita nak bermusuh-musuhan, tidak. Tapi biarlah kita ni ada satu usaha untuk membuatkan satu bentuk sumbangan kepada agama kita. Maksudnya kita berjihad ini dalam pelbagai aspek. Okey. Kelebihan berjihad di jalan Allah ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 kelebihan. Yang pertama, diampunkan dosa. Bila mana kita berjihad di jalan Allah, Allah ampunkan dosa kita. Tapi kena ingatlah, kena betulkan niat kita. Jangan kita berjihad di jalan Allah semata-mata untuk dipuji oleh manusia. Salah lah, tak boleh lah. Jadi kita tak akan dapat pahala. Yang kedua, mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sorry, dia tulis saying tu sebab dia typo, dia auto. Okay. Kemudian yang ketiga, mendapat ganjaran pahala berlipat ganda. Kita berjihad di jalan Allah, Allah akan berikan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda kepada kita. Yang keempat, dianugerahkan nikmat di alam barzah. Allah berikan kita nikmat yang terbaik di alam barzah untuk kita sama-sama berjihad di jalan Allah. Allah akan berikan kita nikmat. Saya tak faham kenapa L saya menjadi K. Dianugerahlan. Sama juga diampunlan atas tu kan. Saya pun tak faham kenapa. Kemudian yang kelima, dimasukkan ke dalam syurga bersama-sama para Nabi. Allah masukkan kita ke dalam syurga bersama-sama para Nabi. Seronok kan. Dah kita berjihad di dunia. Memanglah kita katakan di dunia kita sangat sakit, diseksa dan sebagainya. Sebagaimana kisah Sayyidina Bilal bin Rabah diseksa di tengah padang pasir, diletakkan batu besar di atas badannya. Begitulah kehidupan kita sebagai manusia. Kemudian mendapat ganjaran, mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelebihan-kelebihan yang kita akan dapat bila mana kita berjihad di jalan Allah. Jihad ni banyak, nanti saya akan ceritakan pada penghujung perbincangan kita sebentar lagi. Baik. Dalam suasana aman, menjadi fardu kifayah kepada sebahagian umat Islam untuk bersiap siaga menjaga keamanan negara daripada pencerobohan musuh, kekacauan ataupun pemberontakan. Dalam keadaan aman, kita sekarang ni berada dalam keadaan aman. Bila mana kita berada dalam keadaan aman, tidak perlu semua untuk berlatih ilmu mempertahankan diri. Tidak perlu. Cukup seorang ataupun dua orang daripada kampung-kampung kita, sebab ia adalah fardu kifayah. Tapi kalau semua nak join, lagi bagus. Semua nak berjuang di jalan Allah, itu lagi bagus. Kita nak mempertahankan Malaysia kita ini daripada genggaman ataupun pegangan orang yang tidak sepatutnya. Kita pergi berjuang. Kita mengatakan hasrat kita, kita mengatakan jiwa kita ni, bagaimana rasanya diri kita ini berjihad di jalan Allah. Kena berjihad lah. Turun, berlatih melawan musuh Allah. Kadang-kadang kita tak kenal siapa musuh Allah. Itu yang menjadi sangat teruk lah kepada diri kita dan juga kepada musuh-musuh Allah. Dia sukalah sebab kita tak kenal dia. Kita tengok, baguslah Acong ni, contoh saya buat nama. Baguslah Acong ni, contoh tak ada mengena dengan hidup ataupun yang mati. Bagus Acong, dia bagi saya duit RM50 untuk tutup mulut saya, supaya saya menjaga keamanan dia. Ataupun baguslah Ismail ni, dia berkawan dengan orang ni sekian. Baguslah kan. Sedangkan kita tak tahu bahawa Ismail tu adalah tali barut. Ini contoh saja. Saya buat contoh. Okay. Jadi dalam keadaan aman damai, sentosa dan sebagainya, fardu kifayah kepada kita untuk menjaga keamanan negara. Sekarang dalam keadaan aman, yang menjaga keamanan negara kita siapa? Tentera dan juga polis ataupun pasukan keamanan negara. Tentera, polis, siapa lagi? Banyaklah, komando dan sebagainya lah. Kita nak bersama-sama dengan mereka, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Dengan syarat keadaan pada waktu itu betul-betul memerlukan kita untuk turun. Kita orang biasa tu nak turun. Contohlah, SMK Agama Sibu dikepung. SMK Agama Sibu dikepung. Penuh masyarakat dekat luar kepung SMK Agama Sibu. Sebab apa?
Sebab pelajar SMK Agama Sibu buat hal kat luar. Contoh. Jadi masyarakat berkumpul dekat luar. Jadi pada waktu itu, siapa-siapa yang berada di dalam SMK Agama Sibu wajib, dah jatuh hukum wajib dah, wajib untuk mempertahankan SMK Agama Sibu daripada dicerobohi oleh orang luar ataupun orang-orang jahat. Itu kita kena faham lah dari segi tu. Jadi ia menjadi fardu bila dalam keadaan yang tertentu, ia menjadi fardu ain kepada kita. Untuk dalam keadaan aman, dia menjadi sekadar fardu kifayah. Baik. Jenis-jenis jihad, ada 5 jenis jihad. Jihad ilmu, jihad ekonomi, jihad kemasyarakatan, jihad politik, dan jihad amar ma'ruf dan nahi munkar. Ada 5 jenis. Jihad yang pertama ialah jihad ilmu. Jihad ilmu ini kita belajar bersungguh-sungguh, berusaha menguasai pelbagai bidang ilmu dari apa-apa aspek sekalipun. Ada dalam kalangan kita nak jadi ustaz, dia pelajari ilmu pendidikan Islam dengan lebih mendalam. Ada dalam kalangan kita nak jadi ustaz Ibn Liu, contoh awak idolakan ustaz Ibn Liu, kuasai bidang keusahawanan, jadi seorang yang dermawan, dermakan harta-harta kita. Kemudian yang ketiga, mendirikan sekolah dan institusi pendidikan. Ini kalau ada duit lebih, dirikan sekolah. Kemudian yang keempat, melahirkan cendekiawan dan ilmuwan yang berkemahiran tinggi. Itu dari segi ilmu, jihad kita. Jihad dari segi ekonomi, berusaha menguasai ekonomi Islam. Kita harus menguasai ekonomi Islam. Tanpa adanya kita, siapa lagi akan kuasai ekonomi Islam? Nak harapkan siapa? Kita sahaja yang ada untuk kuasai ekonomi Islam. Yang kedua, berusaha menjadi ahli perniagaan yang jujur. Jadi seorang ahli perniagaan mestilah jujur. Kalau harganya sekian, kena katakanlah sekian. Tak boleh kalau harganya RM10, kita buat RM80. Tak adil lah. Kalau nak ambil untung pun jangan ambil melampau-lampau. Kemudian yang ketiga, mengeluarkan produk yang halal dan berkualiti. Sebagai seorang umat Islam, ekonomi kita harus jaga, keluarkan satu produk yang halal dan berkualiti. Kalau kita jalan-jalan di Sibu contohnya, kadang-kadang kita makan benda yang kalau pada saya lah, secara personal, secara peribadi, benda tersebut agak syubhah. Contohnya makan roti bread saints kalau saya tak silap. Kalau saya tak silap, bread saints tidak pernah ada cap halal. Kalau saya tak silap, mungkin ada yang kata ada, boleh tunjukkan kepada saya supaya saya lebih jelas. Sebab saya duk kaji-kaji, saya cari-cari, daripada JAKIM pun tak ada. Jadi elakkanlah daripada kita makan perkara-perkara yang syubhah. Ataupun cawangan dia, contohnya dia, pizza ada halal. Plazo apa benda saya tak ingat, dekat Medan sini, dekat Sungai Merah ni, di cawangan kepada bread saints, anak kepada bread saints. Jadi perkara tersebut tak halal. Kita yang akan buat satu produk yang halal. Ekonomi. Itu jihad kita dari segi ekonomi. Kalau saya tak silap lah, dulu ada satu gerakan yang disebut sebagai apa nama gerakan tu saya tak ingat. Sekarang bukan gerakan lah, pertubuhan tu dinamakan Ikhwan. Kalau di Sibu dulu, sekarang saya rasa dah tak ada. Dulu ada satu kedai roti Ikhwan di bus stand Sibu. Saya suka beli makanan kat situ sebab produk kita kan produk yang halal. Kita pun yakin halal. Orang yang buat pun orang Islam, orang kita. Dan baguslah itu dari segi ekonomi. Kemudian mengeluarkan reka cipta baru yang dapat memenuhi pasaran antarabangsa. Sebenarnya banyak reka cipta kita sebagai orang Islam. Banyak reka cipta kita yang kita buat, tapi kita tidak pasarkan kepada antarabangsa. Banyak. Saya selalu godek-godek Facebook kan, saya tengok, orang-orang kita ni, orang-orang Islam kita ni sebenarnya kreatif. Tapi itulah,
masalah kita nak tembusi pasaran antarabangsa tu sangat susah. Adalah sebab-sebabnya. Saya tak nak ceritakan di sini. Itu biar kamu cari sendirilah. Kemudian yang ketiga ialah kemasyarakatan, menyatu padukan umat Islam, kemudian mendamaikan kumpulan dan etnik yang terlagah dengan pendekatan yang sesuai dan harmoni. Kumpulan yang bertelagah seperti mana kaum Ansar, Muhajirin dan Ansar, yang mana Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah untuk mendamaikan kedua kaum ini. Begitu juga dengan kita. Kita mesti damaikan kumpulan yang bertelagah, orang yang bergaduh, supaya kita pun dapat pahala jihad. Kita berjihad, kita kekalkan keharmonian di antara bangsa, dan kita dapat saudara baru ataupun saudara yang harmoni dalam kelompok kehidupan kita. Kemudian yang keempat ialah politik, mentadbir negara dengan amanah dan adil, kemudian melaksanakan hukum Islam. Dari segi politik, kita hendaklah mentadbir negara kita ini dengan adil. Jangan ada perebutan kuasa. Bila adanya perebutan kuasa, nampak sangat kita ni gila kuasa. Itu yang kita tak nak lah. Kita kena tadbir negara kita ini dengan amanah dan adil. Dengan adanya amanah dan adil ini, maka dapatlah kita melaksanakan tugasan-tugasan yang Allah berikan kepada kita. Dapatlah kita melaksanakan ataupun menjayakan seruan-seruan yang mengatakan bahawa Malaysia adalah negara harmoni. Barulah sesuai. Kemudian laksanakan hukum Islam. Kalau masih tak mampu, tak apa. Kalau dah mampu, nanti baru kita laksanakan hukum Islam. Tapi biasalah, bila kita sebut melaksanakan hukum Islam, yang akan banyak menjadi penghalang adalah orang kita sendiri, orang Islam kita sendiri. Itu saya tak nak hurai lah, saya tak nak sebut lah. Biar kamu cari sendiri. Okay. Kemudian yang terakhir ialah jihad amar ma'ruf dan nahi mungkar. Berusaha mengajak manusia melakukan kebaikan, sentiasa mengingati manusia agar menjauhi perbuatan mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kita hendaklah sentiasa mengingatkan manusia, sahabat-sahabat kita, supaya sentiasa melakukan kebaikan, tinggalkan keburukan. Jangan keburukan kita buat, kebaikan kita tinggalkan. Baliklah. Ajaklah kawan-kawan kita, ajak mak bapak kita, ajak adik-beradik kita. Jom solat. Jom solat, dah masa waktu dah ni, jom solat. Ni dah maghrib dah ni, jom balik rumah. Buat kebaikan. Okey. Dan kita beralih kepada pengajaran hadis. Ada 5 pengajaran hadis. Yang pertama, kita hendaklah melakukan amalan yang disukai oleh Allah untuk menjadi umat yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Untuk menjadi seorang umat yang cemerlang di dunia dan di akhirat, kita hendaklah melakukan apa yang Allah suka. Kemudian yang kedua adalah umat Islam wajib menunaikan solat pada waktunya supaya menjadi umat yang beradab, berdisiplin dan sentiasa menghargai masa. Maksudnya di sini ialah umat Islam memang wajib untuk tunaikan solat pada waktunya, supaya bila kita ikut waktu yang betul, kita akan jadi manusia yang beradab. Kita akan jadi manusia yang berdisiplin. Dengan adanya disiplin daripada solat tadi, kita akan sentiasa menghargai masa kita. Jangan kita ni selalu dimomok-momokkan dengan janji Melayu. Jangan. Kita hendaklah kita kena ubah persepsi manusia mengatakan bahawa janji Melayu. Kita tukarlah janji Melayu tu janji yang tepat. Tepat, masanya tepat. Kalau saya kata kelas pukul 8 kamu dah hadap laptop. Pukul 8 kamu dah tengok skrin. Pukul 8 kamu dah tunggu saya. Sharp. Itu maksudnya tepat. Hargai masa. Kemudian yang ketiga, setiap Muslim wajib berbakti kepada ibu bapa untuk mendapat keridhaan Allah dan kebahagiaan hidup. Ini saya tak perlu terangkan, kamu lebih tahu. Kemudian yang keempat, kita hendaklah mempertahankan negara daripada musuh dan anasir jahat agar negara aman dan damai.
kita harus mempertahankan, wajib mempertahankan negara kita daripada anasir-anasir luar yang cuba memberikan kejahatan kepada negara kita. Dan yang kelima, umat Islam dituntut agar beramal mengikut keutamaan supaya dapat memberikan kesan yang maksimum. Buat satu-satu amalan ikut mana prioriti. Kalau waktu awak sekarang ni, prioriti awak adalah belajar. Prioriti kita ni adalah belajar dan mengajar. Prioriti saya adalah belajar dan mengajar. Jangan buat benda lain. PDPR. PDPR ni kita belajar dan mengajar. Jangan buat benda lain. Waktu PDPR lah nak buat susu adik lah. Waktu PDPR ni nak buat susu anak lah. Janganlah. Boleh buat, tak ada masalah. Tapi kena tengok masanya. Kalau pukul 9 kita ada kelas, contoh. Kalau pukul 9 kita ada kelas, kena pukul 9 tu sharp lah. Melainkan ada masyarakat yang kita tak boleh nak elak, ataupun kita masyarakat ni mudarat yang kita tak boleh nak elak, tak boleh nak buat apa lah. Okay, di pengajaran hadis. Dan yang terakhir adalah tugasan saya tinggalkan untuk kalian ialah buat satu bentuk infografik. Infografik ni adalah kamu boleh search dalam internet. Ada yang saya sharekan dalam grup WhatsApp kamu. Infografik macam yang sebelum-sebelum ni jugalah, macam awak buat awal Muharram hari tu. Macam tu. Buat cerita tentang seorang usahawan Muslim yang berjaya. Tak kira kat mana. Malaysia lebih baik. Okey. Ataupun luar negara. Cari. Tepekkan gambar dia. Letak gambar dia, tulis kat tepi. Siapa ni? Nama dia siapa? Umur dia berapa? Tarikh lahir berapa? Apa sumbangan dia kepada agama Islam? Dan apa sumbangan dia kepada Malaysia? Kalau buat tentang Malaysia lah, fokus dia adalah apa sumbangan tokoh itu. Ceritakanlah apa sumbangan tokoh itu dalam membangunkan agama Islam. Itu lebih baik. Baik, saya rasa cukup setakat ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain waktu, di lain hari. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya ada persoalan, boleh terus kontak saya, boleh terus tanya saya, ataupun siapa yang menonton yang tak ada nombor saya, boleh tulis di bahagian ruangan komen untuk saya menjawab persoalan-persoalan, dan mungkin kalian boleh tanyakan kepada guru-guru yang lebih arif. Saya hanyalah seorang hamba yang lemah, insan kecil yang baru nak berjinak-jinak dalam agama, bukan, yang baru nak berjinak-jinak dalam medium baru yang ada di masa di depan kita sekarang. Cukup setakat ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.